A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar puan-puan? Selamat datang ke program pendek. Kan, program pendek kami iaitu nama dia, nama pun pendek. Kan, Saya Nak Tenang. Yang saya hormati sahabat seperjuangan saya, Ustazah Dr. Hanisah Afandi, yang saya sayangi, para asatizah yang ada di dalam ini, puan-puan sekalian, sahabat-sahabat yang saya hormati, saya sayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah, kita sampai jua pada hari yang kita nanti-nantikan. Okey, untuk kita berkongsi topik pada hari ini berkenaan tentang saya nak tenang. Okey, saya nak tenang. Saya sebagai pengerusi majlis anda semua, saya Khadijah Lokman yang akan bersama dengan anda, dan kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Hanisah yang akan berkongsi lebih lanjut lagi topik hari ini berkenaan tentang saya nak tenang. Komen dekat sini. Siapa nak tenang? Komen tenang. Siapa kat sini nak tenang? Cuba komen tenang, boleh? Okey, malam-malam ni kan, harapnya anda semua dah pun terlepas daripada segala mungkin menguruskan keluarga ke. Okey, kita malam ni kita duduk dalam satu program, kita luangkan masa kita. Saya boleh kata ini me time kita lah. Kalau anda adalah suri rumah, so ini adalah me time anda untuk kita sama-sama menggali lagi, menimba ilmu lagi pada waktu malam yang penuh dengan ketenangan ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya yakin saya pun nak tenang dan anda semua kebanyakannya komen nak tenang. Sebab itulah masuk dalam program tenang, kan? Tak adanya orang tak nak tenang. Kalau orang tak nak tenang, dia tak mau masuk program ni. Dia tak nak, dia tak duduklah dalam ni, kan? Tapi disebabkan kita semua nakkan ketenangan dan kita mencari ketenangan. Ketenangan tu di mana? Ketenangan itu ada di dalam jiwa kita, kan, spiritual kita, hati kita. Tu duduknya ketenangan tu, kan. So memang kita manusia biasa, ada kalanya memanglah penuh dengan ribut dan kekacauan, ada juga tidak tenangnya. Jadi macam mana kita nak melihat panduan daripada Al-Quran untuk kita meraih, menjemput ketenangan itu, kan. Jadi tanpa saya membuang masa, saya nak menjemput Ustazah Dr. Hanisah untuk berpentas, berkongsi, berkongsi topik pada hari ini, saya nak tenang. Stay tune puan-puan sekalian sampai akhir program. Tak lama insya-Allah. Kita nama pun program pendek sahaja, kan. Untuk malam ni sebelum kita nak tidur, mungkin ini adalah refleksi kita jugalah, kan, untuk kita sama-sama meraih ketenangan. Dengan itu saya menjemput Dr. Hanisah Afandi untuk naik ke pentas. Kat mana Dr. Hanisah? Sila munculkan diri, di mana anda? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah Hanisah. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, itu dia. Dah munculkan diri. Okey. Okey, baiklah para hadirin sekalian. Mungkin ini adalah pertama kali. Dan sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada mungkin daripada rakan di TikTok ataupun rakan di Facebook ataupun rakan di Instagram kami yang berkawan dengan saya dan juga Dr. Hanisah yang dapat join pada malam ini. Terima kasih kerana sudi mendaftar pada malam ini. Okey, dan kalau anda adalah orang yang pertama kali melihat kami, saya dan Ustazah Dr. Hanisah, salam perkenalan daripada kami. Okey, Dr. Hanisah, Ustazah Dr. Hanisah, okey, saya akan saya akan pas pentas ni untuk anda semua mendengar daripada Ustazah Dr. Hanisah tentang topik saya nak tenang. Silakan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Saya pun rasa tenang je malam ni, kan.
Maknanya di tempat saya ni hujan. Jadi bila hujan ni kita rasa macam agak bertenang lah, kan, agak bertenang. Okay, mudah-mudahan dengan cuaca yang sangat baik pada hari ini, ya, mudah-mudahan kita semakin bertenang, semakin dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, adakah suara saya jelas? Okey, boleh komen kat ruang komen, adakah suara saya jelas? Dan apa kata kita jemput untuk rakan-rakan pada hari ini, ajak lagi kawan-kawan anda, kan, ajak lagi kawan anda untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Mungkin ada yang saya difahamkan ramai lagi ni. Mungkin yelah kan, orang kata tengah bersiap-siap dan sebagainya kan. Jadi bukan mudah untuk nak luangkan masa. Tetapi bila kita ambil peluang, beri masa. Dia kalau nak kata macam tak ada masa tu, memang tak ada masa selalu. Tapi kena beri masa. Sebab bagaimana kita beri masa diri kita untuk mandi contohnya. Kan? Kita beri masa untuk makan sebagai contohnya. Jadi bagaimana kita nak dapatkan ketenangan? Sebenarnya kita perlu beri masa kepada diri kita untuk bertenang. Itu poin kita yang pertama pada malam ni kan. Jadi kadang-kadang kita ni, siapa kat sini mak-mak? Cuba tulis kat komen, saya mak kan. Umi ke, mama ke kan. Ataupun saya belum mak lagi, bakal mak. Kan, mana-manalah kan. So anda boleh share kan posisi anda yang mana. Posisi anda yang mana. Kan. Biasa kalau cerita pasal mak-mak ni, kan. Siapa mak sila I. Saya mak baru sedap sikit saya nak kupas isu yang mana satu. Kan. Okay, kalau belum berkahwin, kata bakal mak lah. Ataupun boleh tulis juga saya umur berapa kan. Jadi, ini lagi best Puan Haslinda. Saya ibu 2 boys. Saya dah faham dah tu. Kan. Bagus juga kalau tulis macam Puan Haslinda tu kan. Saya dah boleh faham dah dia macam mana kestrugglean dia tu kan. Kan. Masya Allah, tabarakallah. Sebab bila kita sebut mak-mak ni biasanya memang dia struggle isteri kan. Kalau ada perasan tadi, mula-mula saya muncul, kemudian saya tutup kamera. Tu dia struggle isteri lah, tiba-tiba anak saya buka pintu kan. Kan. So sama aja kita ni sebenarnya. Kan, saya pun struggle nak masuk ke Zoom, kan? Anda pun struggle nak duduk. Tapi anda mungkinlah boleh lagi orang kata dengar sambil dengan anak-anak dan sebagainya kan. Saya tak boleh lah kan, tiba-tiba anak saya datang pula. Nanti siapa pula nak berceramah kan? Anak saya ke saya? Kan? Jadi sebenarnya ketenangan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Allah berikan kita ketenangan, itu satu rezeki yang sangat-sangat kita harapkan. Kan? Satu rezeki yang sangat-sangat kita harapkan, dan masya Allah tabarakallah, itulah yang kita sangat-sangat inginkan. Contohnya kalau anak kita meragam kan. Biasa mak-mak ni perangai anak-anak kita lah. So kalau anak kita meragam, kita pun meragam sama. Kan, kita meragam kan. Maksudnya kita pun stres tengok dia kan. Kita pun serabut dengan macam-macam. Jadi memang tak boleh handle. Kan? Tapi bila anak kita tu berserabut, dia marah ke, dia merengek ke, dia menangis ke, tapi jiwa kita tenang, kan? Jiwa kita tenang, maka di situ insya-Allah kita boleh transfer ketenangan kita kepada anak kita. Begitu juga dengan suami, kan? Suami dia balik rumah biasa dia nak apa? Kan? Suami balik rumah mesti dia nakkan ketenangan, kan? Kita pula balik rumah dah serabut kan? Kan? Jadi kalau boleh kita nak bila suami balik, dia tengok wajah kita walaupun kita ni banyak macam-macam cabaran ni kat rumah ni, kan? Tapi dia tengok wajah kita tu, dia dapat rasa ketenangan. So bagaimana tu? Kan? Bagaimana tu? Yang tu yang kita nak kena belajar hari ni sebenarnya. Bila sebut tentang cabaran kita, bagaimana tak tenang, sebab apa sebenarnya kita perlu ada satu mindset yang betul. Yang mana mindset yang betul itu dipandu oleh wahyu. Kan? Tiada yang lain sebenarnya yang nak pujuk diri kita melainkan bila mana kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya sangat banyak ayat-ayat yang bila kita baca dia sangat-sangat memberikan keterangan kepada kita, walaupun hakikatnya kalau kita ada masalah tu takkan selesai terus. Betul ke betul? Cuba tulis kat ruang komen. Kan?
Bila kita ada masalah ke, ada cabaran ke, jarang masalah tu boleh settle esok. Kan? Tapi at least kalau kita tenang berhadapan dengan perkara tersebut, ia lebih besar. Dan malah kita dapat dah, orang kata apa, ibaratnya kita dah boleh handle masalah tersebut dalam mungkin 50%, 60% ataupun 30% disebabkan ketenangan kita tadi. Kan? Jadi sebenarnya poin kita pada malam ni, poin yang kedua, orang tenang sentiasa menang. Sebab itu kita nak menang. Sebab itu kita nak tenang. Dua-dua kita nak, betul. Kita nak menang dan kita nak tenang. Kan? So kita sebenarnya hidup ini adalah pilihan. Bila mana kita diberikan cabaran. Okay? Katalah anak kita menangis depan mata kita. Kita ada dua pilihan, nak marah dia ataupun bertenang. Kan? Kita ada pilihan. So kita nak pilih sama ada kita nak coolkan anak kita ataupun kita nak marah sama dia. Kan? So kita ada pilihan sebenarnya. Bermakna bagaimana untuk tenang? Poin yang pertama adalah kita yang pilih untuk bertenang. Kan? Bila sebut pasal ni, saya teringat satu peristiwa. Ketika itu, waktu tu saya baru habis belajar. Belum belajar lagi. Tahun kedua di UKM. Siapa kat belajar UKM? Masa tu saya baru bawa kereta. Saya baru bawa kereta kancil waktu tu. Kan? Jadi macam pandai tak pandai lah kan. Pandai tak pandai lah. Dan satu hari kereta saya tu, saya masa tu tak berapa nak bijak lagi bawa kereta. Kan? Jadi saya salah bajet tau. Tahu tak salah bajet? Kita masuk jalan tu, kita termasuk jalan orang. Disebabkan kita termasuk jalan orang langgar kita. Jadi kemek lah saya punya kereta tu. Kemek belah depan. Saya pun dapat tahu ayah saya nak datang ke UKM kan. Dia kata dia nak tengok kereta apa jadi. Dia bukan nak tengok anak dia nak tengok kereta. Jadi saya gabrah kan. Jadi saya pun cepat-cepatlah pergi repair. Baru repair, selepas dia siap repair kan, saya pun seronok lah ni. Okey, kereta aku dah okey dah. Sekali lagi kan, bila saya nak turun daripada, masa tu saya nak pergi masjid, tiba-tiba tadi depan dah okey dah. Kan ada orang pergi langgar daripada belakang. Ada lori pula kan. Jadi waktu tu saya memilih untuk sama ada, saya ada dua pilihan, sama ada saya nak marah pada orang yang langgar tu sebab saya baru repair kereta saya. Kan? Dia langgar pula kali kedua kan. Kan? Ataupun saya nak bertenang. Dan masa tu saya pilih untuk bertenang. Kan? Saya kata, mula-mula, geramnya kan. Aku baru repair kereta ni kan. Dah lah aku nak datang tengok kereta. Kan? Tapi bila saya turun, orang tu pun cuak kan. Dia kata, minta maaf. Kan? Dia kalut. So saya nampak dia orang yang bertanggungjawab. Saya kata, saya nak marah tapi saya kata, saya bertenang. Saya kata, saya rasa macam ni lah. Saya ni baru repair kereta saya. So tolong ganti balik. Dan saya nak repair hari ni juga. Kan? Jadi alhamdulillah disebabkan kita bertenang, orang tu pun bertanggungjawab. Kan? Yelah okeylah saya pun tak perasan tadi. So tak apalah, berapa ganti rugi saya terus, kita pergi repair sekarang. Nampak tak? Cepat sedianya. Kan? Cepat orang kata benda tu boleh settle. Kan? Tapi cuba bayangkan kalau saya memilih untuk marah, duk marah dia, orang tu pun naik angin. Kan? Sudahnya bergaduh, bermusuh. Agak-agaknya orang tu nak tolong ke tak kan? Kan? Kita pula contohnya marah yang tak tahu pasal. Kan? Jadi sebenarnya bila kita tidak bertenang, dia akan menambahkan lagi masalah tersebut. Kan? Jadi sama juga macam anak kita tadi. Anak kita sebenarnya nangis kadang-kadang mungkin dia lapar. Kan? Anak kita menangis kadang dia nakkan perhatian. Kan? Anak kita menangis mungkin dia pampers dia basah. Kan? Jadi kita bila bertenang, kita cuba cek kenapa agaknya anak pun menangis. Pampers dia basah. Tukar je lah pampers. Dah settle. Kan? Jadi sebenarnya itulah dikatakan tenang itu pilihan. Maka apa yang kadang-kadang menyebabkan kita lagi mencabar untuk bertenang bila kita diuji dengan satu perkara yang sangat besar. Yang mungkin kita rasa macam kalau benda-benda kecil tu okey lah, boleh handle kan. Kalau tiba-tiba diuji dengan perkara-perkara besar bagaimana. Kan? Jadi hari ni saya nak share dengan sahabat-sahabat sekalian. Okay, host mungkin boleh benarkan saya untuk sharing. Kan? Okey. Jadi hari ni insya-Allah saya nak mulakan hari ni. Sebenarnya kita pada hari ni lebih kepada preview
kepada satu modul yang sangat best, iaitu Quran terapi. Betul Puan Khadijah? Ya, Kan yang mana kita saya dah sedang jadi Tuan memperkenalkan Ustazah. kepada Ya, anda bagaimana kita nak tenang bersama Al-Quran. Okay? Alright. Jadi insya-Allah pada hari ini saya memilih untuk sama-sama kita kupas kepada anda satu surah yang sangat best yang sebenarnya kita selalu baca surah ini. Okay? Jadi kalau kita lihat pada hari ini sebelum tu kan kan boleh juga kan sebelum tu boleh juga apa kata kita nak check status emosi anda semua kan mungkin boleh juga share kat ruangan komen tu kan apakah status emosi anda sekarang bagi yang ready untuk share kan okay, insyaallah. Okey, Puan Nuris ceria. Alhamdulillah. Okay, ada lagi yang nak share status emosi anda sekarang? Kan? Silakan. Tak kisah, mungkin anda just luahkan sahaja di ruangan chat itu. Kadang-kadang dengan kita meluahkan dekat ruangan chat itu sebenarnya dia juga membantu kita untuk kita menambahkan ketenangan dan kita dapat kurangkan sedikit bebanan ya. Jadi kalau anda boleh share dekat ruang komen itu sangat-sangat baguslah. Okay, ada sahabat kita yang diuji tengah sedang bersedih. Okey, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, semoga Allah mudahkan urusan sahabat kita. Insiden sama seperti saya. Sama pula apa yang saya cerita tadi ya. Lepas tu ada yang sedang berserabut dengan rakan sekerja. Ada setengah stres, rasa nak jumpa kawan, ada yang stres, sedih. Okey, Alhamdulillah. Sebenarnya, bila anda boleh declare anda punya perasaan, itu juga salah satu cara, step yang kedua, bagaimana untuk anda menyantuni perasaan anda. Kan? Sebab ada orang yang kata, relax lah. Kan? Ada orang yang kata macam tu kan. Tak bolehlah cakap macam tu sebab contohnya bila kita sedang bersedih dan sebagainya, kita perlu santuni perasaan kita. Dan sebenarnya kalau kata ada orang dia kata dia macam lari daripada masalah kan, dia tak nak fikir sebenarnya ada masalah tapi dia buat kuat tau, dia buat kuat dan dia tak santuni perasaan dia dan lama kelamaan perasaan sedih, stres dan sebagainya itu menebal dalam keadaan dia tidak sedar. Kadang-kadang dia simpan sampai dah 10 tahun, 20 tahun, akhirnya meletup. Dan sebenarnya kalau kita ignore perasaan-perasaan, emosi-emosi itu dan tidak diuruskan dengan baik, dia boleh mengganggu sebenarnya untuk jangka panjang lah. Jadi sebab itu sangat bagus bila sahabat-sahabat di sini boleh awarekan apa yang berlaku. Apa yang berlaku kepada kita dan lagi bagus kita boleh aware kenapa jadi begitu. Contoh macam sahabat tadi, serabut dengan kerja, rakan sekerja. Maknanya step yang pertama, sebelum anda nak dapatkan ketenangan, anda kena tahu dulu kenapa anda tak tenang. Apa sebab dia? Apa sebab dia? Tak apa Puan Hasniza. Alhamdulillah dah masuk. Alhamdulillah. Jangan buat-buat kuat. Jangan buat-buat kuat. Akhirnya penat betul. Okay? Jadi sebab itu kita perlu belajar. Sangat penting untuk kita belajar menguruskan perasaan kita. Ya, sebagai contoh je lah. Macam setahun yang lepas, saya kehilangan kawan baik saya sendiri. Kawan baik saya sendiri. Dulu, saya pernah lah lihat orang-orang yang mungkin kehilangan pasangan, kehilangan anak dan sebagainya. Tiba-tiba setahun yang lepas, saya kehilangan kawan baik saya sendiri. Dan ketika tu saya sangat sedih. Saya sangat sedih. Sebab bayangkan kawan baik kita ni macam ibarat macam tidur sebantai tu. Okay, orang faham kata sebantai. Tapi tidaklah sebantai sebab dia dah kahwin. Tapi nak cerita memang kita selalu menangis bersama. Ada masalah psikol dia. Kan? Tiba-tiba kawan saya ni, dalam masa 3 bulan, dia
didiagnose kanser. Dan kanser dia sangat cepat, daripada kanser stage 1 dalam masa 3 bulan naik stage 4, dan Masya Allah akhirnya ya, dalam walaupun dia struggle untuk dia nak dapatkan rawatan dan sebagainya, tapi sebabkan ialah dia queue untuk dapatkan rawatan, sebab kanser yang dihadapi tu yang agak pelik dan tempat rawatannya hanya di Selayar. Akhirnya asbab sajalah akhirnya Allah ambil dia. Seketika itu saya sangat sedih. Jadi ketika itu kita perlukan masa. Kita memang perlukan masa untuk bertenang, untuk merawat kesedihan kita. Dan saya sangat memahamilah perasaan-perasaan. Kadang-kadang kita ada cabaran dengan mungkin dengan siapa, dengan pasangan. Kalau orang kata, alah relax pasangan, tak ada apa pun, tak boleh macam tu. Sebenarnya kalaulah di kalangan kita ada kawan-kawan yang bercerita begitu, maka kita perlu menyantuni kawan tadi, at least kita mendengar. Sebab tu kadang-kadang bila anda luahkan dekat dalam skrin tu, sebenarnya saya sedang mendengar. Dan anda akan rasa lebih seronok sebab saya raikan anda, betul tak? Kan? Jadi kadang-kadang kita cerita kat suami kita ada masalah dengan tempat kerja, kita nak dia dengar je, betul tak? Kan? Kita nak dia dengar je. Sebab kita tahu dia tak boleh selesaikan masalah itu. Kan? Jadi itulah step yang pertama, sahabat-sahabat yang berada dalam skrin pada hari ini, tulis kat ruang komen, bila saya ada cabaran, step yang pertama adalah kita perlu kenal pasti apa yang kita sedang hadapi dan apa punca dia. Dan apa punca dia. Jadi bila kita dah kenal pasti, barulah kita senang nak menyantuni dan nak menguruskan perkara tersebut. Jadi contohnya kalau kita dah kenal pasti, kalau kita ada masalah dengan tempat kerja sebagai contohnya, jadi kita boleh tengok sejauh mana kita boleh handle perkara tersebut. Minta maaf tiba-tiba Maghrib tadi saya jadi batuk. Sebenarnya okey je. Mungkin cuaca lah kan. Okay. Jadi di sini kita perlu santuni perasaan kita dan kita perlu kena pasti apa punca. Bila kita dah kena pasti punca dia, Masya Allah, insya Allah dia akan membantu kita untuk memilih apa tindakan yang kita perlu buat. Kan? Jadi dan bila kita ada masalah tadi, kita kena tengok adakah perkara tersebut, apa perkara tersebut yang kita boleh kawal dan kita tidak boleh kawal. Kalau rakan sekerja tadi, kita tak boleh kawal dia. Kita tak boleh kawal dia. Okay? Tetapi, apa yang kita boleh kawal? Kita boleh kawal emosi kita. Okay, sama ada kita nak kuatkan semangat kita nak gembirakan diri kita boleh mungkin jangan fokus sangat kepada dia, sebagai contohnya, besarkan big Y kita, besarkan fokus kita kepada perkara yang lebih besar daripada fokus pada dia contohnya. Maka di situ kita kena tengok bagaimana kita nak menguruskan perkara tersebut. Kan? Dan juga di situ kita dapat lihat janganlah kita bersedih hati dengan setiap cabaran kita lakukan, kerana hari ini saya nak share dengan sahabat-sahabat bagaimana kita nak tenang bersama dengan tadabbur surah Ad-Duha. Yang mana pada hari ini saya nak bawakan 3 ayat daripada surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baik, alhamdulillah pada malam ni saya nak mengupas 3 ayat terlebih dahulu, yang mana insya-Allah pada malam ini kita lihat dalam surah Ad-Duha ini. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, sebenarnya surah Ad-Duha ini kalau kita lihat dalam aspek asbabun nuzul dia, ketika surah Ad-Duha ini diturunkan, Nabi SAW juga dalam keadaan yang ada cabaran yang besar. Kalau kita lihat hari ini kita bersedih, kita stres dan sebagainya, Nabi SAW juga stres. Malah ketika itu Nabi diejek-ejek. Ketika itu berlaku satu cabaran yang mana wahyu dah lama tak turun. Dalam satu tempoh yang sangat panjang. Maka ketika itu Nabi SAW berkata sedih, sehingga kan disebut Ummu Jamil. Beliau ini telah mengatakan kepada Nabi bahawa Allah Ta'ala telah meninggalkan Nabi.
kan. Jadi di situ ya, Allah turunkan surah Ad-Duha untuk memujuk Nabi SAW, ya, dan Allah bersumpah dengan waktu duha, ya, dan juga waktu malam. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, bagaimana Allah sebut wadduha, demi waktu duha. Bagaimana kita lihat Allah bersumpah dengan waktu duha. Yang mana kalau kita lihat dalam banyak-banyak waktu, ada 2 waktu dalam seharian ini memang waktu yang tenang. Yang pertama waktu duha. Yang kedua waktu malam. Betul ke betul? Namun begitu, kalau kita masih sibuk dengan kehidupan kita dan kita tidak pause sebentar, kadang-kadang kita akan terlepas dengan waktu yang sangat best ini. Kan? Jadi sebab itu, kalau kita dalam keadaan kehidupan seharian kita dari pagi sampai ke tengah hari tu, ambillah seketika untuk kita melakukan solat sunat duha, yang mana waktu duha ini, kalau kita lihat dari aspek mataharinya, sangat-sangat tenang ketika itu, gelombangnya, ya, sangat-sangat tenang ketika itu, Masya Allah, tabarakallah. Dan kita lihat waktu ini, ya, sebenarnya kita sedang break sebentar, ya, kita ambil peluang walaupun kita sibuk macam mana pun, dalam keadaan kita banyak urusan yang kita buat, tapi kita ambil peluang untuk solat 2 rakaat, ya, untuk kita bercakap dengan Allah, untuk kita mengadu dengan Allah apa yang berlaku dalam kehidupan kita, dan segala yang keresahan hati kita, kita bercerita dengan Allah Ta'ala. Kan? Kita adukan perkara tersebut, terutama waktu kita bersujud, kita mula mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala waktu duha ini, Masya Allah Tabarakallah. Dan Masya Allah Tabarakallah, sebenarnya kalau kita lihat waktu duha ini, terutamanya kalau kita lihat mengamalkan solat-solat duha ini banyak dia punya kelebihan. Saya yakin ramai yang tahu, ramai yang dah biasa. Sebab itu kalau kita konsisten istiqamah waktu duha ni dengan solat sunat duha, juga di situ Allah akan mula berikan kita banyak menjemput rezeki, Masya Allah Tabarakallah, Allah mudahkan urusan kita yang tidak disangka-sangka. Dan saya bagi share tip juga kat sini, sahabat-sahabat cuba apply kan duha 4 rakaat. Biasa kita buat 2 Kalau boleh lama sikit buat 8 rakaat. Kita akan tengok bantuan yang Allah beri sangat luar biasa. Tapi janganlah niat, ya Allah aku nak bantu engkau. Tak. Bila kita solat sunat duha tadi, cuba kita solat dalam keadaan bukan kita mengharapkan apa-apa, tapi yakin dan percaya bila kita lakukan secara istiqamah. Kadang-kadang saya pernah dulu tak sempat nak habis doa. Baru je solat duha, dah lah jarang solat duha waktu tu. Kan? Zaman muda-muda dululah. Kan? Saya baru je solat duha, tak sempat nak orang kata apa, nak habis doa kan. Terus dapat panggilan kan untuk sesuatu projek macam itulah kan. Jadi Masya Allah Tabarakallah, kita lihat macam mana Allah Ta'ala ni membantu kita sebenarnya untuk kita, bagaimana kita ni nak teruskan positif, iaitu dengan kita terus membaca Al-Quran dan juga kita ingat kepada Allah Ta'ala dengan solat dan zikir. Dan kemudian disebut sini wal-laili idza saja, iaitu Allah bersumpah dengan waktu malam, iaitu malam ini disebut malam yang sunyi sepi. Sebab itu 2 waktu ini sahabat-sahabat, ada orang kadang-kadang dia tak boleh tidur malam, ataupun terlalu banyak kerja sampai dia tak ambil peluang untuk bersunyi sepi pada waktu malam. Kan? Sebab itu ibu-ibu sekalian, walaupun kita ada banyak kerja nak buat, nasihat saya, ambillah peluang waktu malam untuk kita berehat dengan secukupnya. Kan? Sebab itu kata kita nak dapatkan rehat tu, kita kena ambil peluang untuk rehat. Kan? Walaupun kita rasa macam rumah tak kemas lagi ke, kan? Dan sebagainya. Kalau kita penat, cuba rehat dahulu dan jangan kita biasa tidur lewat. Kan? Macam mana caranya? Ajarlah ahli keluarga kita untuk tidur awal, dan insya-Allah mudah-mudahan nanti bila orang dah biasa tidur awal dan tutup lampu semua, bila kita dapat tidur yang cukup, insya-Allah badan kita akan recover secara auto. Badan kita akan recover secara auto. Sebab itu disebut malam ini, kalau dalam surah An-Naba, adalah malam untuk kita berehat sebenarnya. Dan di sini bagaimana kita nak tenang, Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahawa Tuhan wahai Muhammad tidak meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana dituduh oleh kaum musyrik. Maka bagaimana kita nak dapatkan ketenangan? Ayat ini berbicara dengan kita bahawa
Allah bagi tahu Nabi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan ia tidak membenci kamu. Bermakna kita juga, bila baca ini Allah bagi tahu kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita, sahabat-sahabat. Ya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka apa pun yang kita hadapi, ya, perlulah kita sama-sama ingat ayat ini baik-baik, ya. Ribut taufan apa pun yang kita hadapi, ya, kita kena ingat Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sesaat. Dan kita baca setiap hari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 2 kali kita ulang Ar-Rahmanir-Rahim. Nak bagi tahu Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang berlaku asbabnya, ya. Dan dengan asbab dan semua yang berlaku dengan izin Allah. Maka bila perkara itu berlaku dengan izin Allah, bermakna tidak ada perkara yang sia-sia. Cuma tinggal lagi bagaimana untuk kita nak berlapang dada dan berdamai dengan takdir, dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat, ya, ketenangan, dan insya-Allah perlahan-lahan, ya, kita akan dapat ketenangan itu dalam keadaan walaupun cabaran itu belum selesai, tetapi kita akan sentiasa dapat menghadapi cabaran itu dengan tenang. Dan sebenarnya ada banyak lagi yang saya nak kongsikan dengan anda, bagaimana untuk kita nak merawat kesedihan kita melalui Quran terapi, yang mana kita nak dapatkan formula daripada surah Ad-Duha tadi. Ada banyak lagi ayat yang kita nak kupas sebenarnya, baru sampai ayat 3 je kan. Jadi sebenarnya kalau dalam program kita dekat nanti kita akan sambung lagi, sambungannya sampai habis. Dan ada bonus, ada bonus bagaimana kita nak bantu anda Quran terapi daripada surah Al-Kahfi yang kita dok baca setiap hari Jumaat tu. Sebenarnya kalau kita hayati, Masya Allah, tabarakallah, sangat banyak menguatkan emosi kita untuk berhadapan dengan cabaran di akhir zaman. Jadi saya harapkan sahabat-sahabat yang ada pada hari ini semuanya mengambil peluang untuk kita dapat sambung, kan? Kan untuk sesi yang akan datang, siapa nak sambung lagi? Macam tak cukup kan? Kan malam ni belum cukup lagi sebab baru nak intro kan. Jadi kita tanyalah pada Puan Khadijah bila nak sambung. Kan, siapa nak sambung lagi? Cuba komen dekat ruang komen. Kan, siapa nak sambung lagi kan? Sebaru dah mula, tiba-tiba dapat dah daripada Puan Khadijah, berapa minit je lagi kan? 2 minit je lagi tinggal kan? InsyaAllah. Okay? Jadi insyaAllah saya akan serahkan pentas ini kepada Puan Khadijah kita. Mungkin ada berita gembira untuk anda bagaimana kita nak dapatkan sambungan daripada kupasan surah Ad-Duha tadi, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua. Saya sangat-sangat happy bersama dengan sahabat-sahabat semua. Ya, harapnya dapatlah sesuatu kan. Dapat sesuatu tak? Cuba tulis kat ruang komen apa yang anda dapat pada malam ni, kan? Cuba sharekan sikit apa yang anda dapat. Okay? Jadi itu saja, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Saya harap tidak ada yang tak datang, kan? Semua akan bersama-sama dengan slot yang akan datang, dan ajak lagi kawan-kawan anda supaya kita dapat bantu kawan-kawan kita. Dengan kita mengajak kawan-kawan kita, sebenarnya kita sedang bantu dia melepaskan keresahan dalam kehidupan dia. Dalam hadis Nabi SAW, bila kita dapat melepaskan kesusahan orang lain, Allah akan berikan kelapangan yang cukup besar kepada diri kita. Ya? Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah Dr. Hanisa. Alhamdulillah, kan? Alright. So, sebentar saya sharekan saya punya slide dahulu. Ustazah Dr. Hanisa jangan turun pentas, kan? Okey. Jazakillah khair. Sekali lagi saya nak ucapkan kepada Ustazah Dr. Hanisa atas perkongsian sebentar tadi. InsyaAllah katanya ada sesuatu nak diberitahu, tapi sebelum tu saya nak tanya. Cuba komen status emosi anda sekarang. Kita akan ada status emosi yang sama seperti mana Ustazah Hanisa bertanya di awal tadi. Kerana benda itu, kata Ustazah Hanisa, dia tidaklah boleh selesaikan dalam sekelip mata. Kan mungkin dia take times, kan? Ada perlukan masa. Okay, so jadi mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian malam ini anda mendapatkan sesuatu untuk do something selepas ini. Okay, insyaAllah
So, macam mana dengan perkongsian pada malam ini? Saya nak dengar komen daripada anda semua. Akan sambil kita berkenalan kan. Cuba komen dekat ruangan chatting. Saya nak lihat kan macam mana program pada malam ini. Puas ke tak puas? Cukup ke tak cukup? Cuba komen. Nak lagi ke? Kan. Kalau A, komen cukup. Kalau B, komen tak cukup. Kan. Tak puas, tak cukup. Kalau A, komen cukup dan puas. Okay. Komen A. Okay, komen A kalau cukup dan puas. B, komen tak cukup, tak puas. Kan? Banyak B ni. Masya Allah kan. Puan Zaima, Maizara, Hasniza, Hasninda. Masya Allah. Banyak B. Okay. Kita punya masa malam ni sangat pendek perempuan. Dan seperti yang Ustazah Dr. Hanisa kongsikan sebentar tadi. Sebenarnya kita sangat menghargai waktu malam. Untuk kalau boleh kita nak berehat masuk tidur lebih awal. Untuk kita bangun lebih awal. Kan, itu penting supaya kita bangun lebih awal sebenarnya. Alright, so kalau banyak yang B, banyak sangat yang B ni, nak lagi tak topik-topik yang boleh merawat emosi? Anda nak tak topik-topik yang berkaitan tentang merawat emosi, memberi motivasi, dapat meraih ketenangan dan kegembiraan, kebahagiaan? Kita nak cari jalan penyelesaian dalam setiap cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan berpandukan Al-Quran. Siapa nak komen A? Siapa nak lagi konten-konten yang berbentuk yang saya sebutkan tadi, ketenangan, kan, nak mengurus emosi, nak mengurus konflik, stres, kan. Dan perkara yang saya sebutkan tadi itu kita akan merujuk kembali jalan penyelesaiannya dalam Al-Quran. Kan siapa nak? Komen nak. A nak, B tak nak. Kan. A komen nak. Siapa nak program konten seperti itu? Masya Allah. Kali ini banyak A, tadi B. Baiklah perempuan sekalian yang ada pada malam ini, yang saya sangat hargai masa perempuan sekalian. Bagi saya sedikit saja masa, lebih kurang dalam 5 minit. Saya cuba mempercepatkan. Okay. Saya cuba cepatkan lagi kan, untuk anda mendapatkan ringkasan tentang apa yang kami nak sampaikan pada malam ini insyaAllah. Alright, so beri saya masa sedikit saja untuk saya memperkenalkan santapan akal. Akal lah maksudnya, daripada sudut kita nak menimba ilmu lagi. Kan, saya nak jemput perempuan sekalian yang ada bersama saya pada malam ini dalam satu program yang saya panggil Quranik Terapi. Quranik Terapi. Quranik Terapi iaitu terapi Quran dan juga jurnal. Okay, saya akan kongsikan sedikit saja lagi pada perempuan. Ini adalah antara senarai konten yang ada dalam program Quranik Terapi. Okay, siri pertama akan berlangsung pada 28 Oktober, iaitu pada hari Sabtu ni kalau saya tak silap. 28 Oktober kita mula malam. Malam lebih kurang dalam pukul 8 kita mula, ataupun nanti kita boleh buat adjustment sikit disebabkan waktu isyak dah awal. Jadi kalau boleh macam kita nak lepaskan isyak dulu ke, macam 8.30 atau 8.45 macam hari ni punya program, waktu kita bermula. Dan kita akan mulalah lebih kurang dalam 1 jam. So topik yang untuk siri yang pertama, topik ini berkenaan tentang manusia dan ujian. Antara topik yang akan disentuh iaitu ujian datang dari Tuhan, bersedia untuk diuji, apakah panduan ketika kita diuji dalam Al-Quran, dan balasan sabar dengan ujian yang Al-Quran telah pun jelaskan kepada kita. Kan kita nak kumpulkan perkara-perkara ini supaya dia menjadi kekuatan kepada kita bila mana kita diuji. Kita memang tak lari diuji, tapi macam mana kita nak manage, kan, nak manage ujian tersebut. So ini adalah siri yang kedua. Program Quranik Terapi ni dia bersiri perempuan. Satu tadi 28 Oktober akan mula pada hujung bulan ini. Dan hujung minggu ni je kan, dah tak lama dah, sekejap je, hujung minggu ni je. Okay, siri kedua kita akan jumpa pada 25 November. Jauh, bulan depan. Macam sebulan sekali jugalah. Okay, dengan topiknya Allah sayang saya. Kita nak merasakan kedekatan Allah itu. Kita nak rasa Allah itu sayang kepada kita. Kan kita nak sentiasa bersangka baik kepada Allah. Kan kita nak Allah tu tidak meninggalkan kita. Jadi kita nak tahu daripada mana akan ayat Al-Quran yang boleh kita jadikan rujukan dan panduan buat kita. Dan siri yang ketiga, topiknya pengurusan stres daripada surah Al-Kahfi. Masya Allah, ini adalah topik yang saya sangat-sangat nantikan, kerana topik ini setiap orang daripada kita ada stres, kan?
Tak ada yang orang kata tak stres pun kan. Ada, cuma sikit ataupun banyak. Dan macam mana kita nak belajar daripada surah Al-Kahfi, bagaimana pengurusan stres itu. Kan. So disebabkan surah Al-Kahfi ini adalah antara surah yang Nabi katakan bahawa ini adalah benteng kan kita daripada fitnah Dajjal. Jadi kita boleh belajar. Kita hidup di akhir zaman ini, bagaimana surah ini berfungsi kepada kita agar dia menjadi benteng kepada kita daripada fitnah Dajjal. Kita bukan sekadar membaca surah Al-Kahfi, tapi kita tadaburi surah tersebut untuk dia benar-benar berkesan menjadi benteng kepada diri kita menjadi umat di akhir zaman ini. Okay. So insyaAllah kita jumpa 30 Disember untuk siri yang ketiga tadi. Okay. So 3 siri. Okay. Kita ada 3 siri. Oktober, November, Disember. So apa yang perempuan akan dapat dalam program ini? Kita akan buat Zoom live macam ni. Kan. Kemudian perempuan akan dapat akses rakaman. Saya buat di Facebook group, Telegram, YouTube supaya channel yang banyak ni anda boleh akses. Kadang-kadang ada orang suka dekat Facebook group. Ada orang boleh akses Telegram. Jadi saya sediakan platform ini untuk perempuan mudah akses. Kemudian perempuan akan dapat soft copy workbook supaya perempuan boleh print out dulu ke untuk catatkan nanti nota tersebut. Okay. Kemudian kami akan berikan kepada perempuan semua e-book percuma, iaitu topik dia Quranic Mindfulness insya-Allah. Dan last sekali program kita ni berbentuk lifetime access. So maknanya perempuan boleh kami tidak ada akses yang terhad, contohnya dalam 6 bulan ke 3 bulan perempuan boleh menonton rakaman. No, perempuan boleh akses rakaman tersebut. Mungkin perempuan sibuk bekerja kan, tak dapat nak join hari Sabtu ni, perempuan boleh join rakaman tersebut. So total sebenarnya package ni 427. Relax dulu, relax sekejap. Kita tengok berapa yuran pelaburan yang sepatutnya yang masuk akal. Kita tak nak jual mahal-mahal kan. Sebab kita nak sampaikan manfaat ni kalau boleh. So sepatutnya yuran sampai 27 hari bulan ni perempuan akan dapat yang ni 100. Kan. RM100 sebab yang ni dah habis lah promosi RM90 dah habis kan. Tapi kita potong-potong sepatutnya sah sehingga 27 hari bulan 10 ni RM100. Tapi kita tak nak lah bagi RM427. Saya rasa macam mahal sangat kan. Kita nak sebarkan ilmu ini kan. Dan kalau boleh saya pun tak nak lah Allah internet terputus pula. Sekejap perempuan Allah Akbar. Ujian. Sekejap. Boleh pula dia terputus rangkaian. Sebentar. Bagi saya sikit masa. Saya minta maaf ambil masa perempuan sedikit kan. Sekejap. Okey. Sikit saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So harapnya elok dah ni. Alright. Okay. Bismillah. Okay. Kita mula daripada yes. Yang di sini. Okay. So pelaburan yang berbaloi. InsyaAllah. Bukan 427, bukan 135, bukan juga 100. Kan 100 pun saya rasa mahal juga kan. Tapi berapa yang kami nak berikan buat perempuan yang sudi hadir pada malam ini? Special untuk anda semua. Kami nak berikan special 24 jam harga RM60 sahaja. Yuran pelaburan untuk kita memberikan input untuk akal kita lah. Daripada sudut ilmu. InsyaAllah kan. So mudah-mudahan perempuan dapat grab harga ini untuk kita sama-sama mendapatkan manfaat lagi. Kupasan daripada Ustazah Dr. Hanisah. InsyaAllah kita akan belajar apa? Belajar apa Nanti saya PM dekat email konten. Tadi dah konten dah kan? Okay, konten saya dah share dah tadi. So cara nak daftar senang sahaja. Perempuan boleh terus pergi ke laman website ini bit.ly. Saya letak di ruangan komen. Nanti perempuan boleh copy paste dekat website. Dekat mana-mana search engine. Kat Google ke. Kan? Dan boleh terus daftar. Tapi jangan lupa. Saya ajar sebentar. Saya ajar cara perempuan nak dapatkan kupon ni. Perempuan jangan left dulu sabar. Pergi dekat bit.ly/tenang23. Saya dah letak dekat ruangan chatting. Masukkan kod kupon TENANG, TENANG. Nanti saya tunjukkan caranya. Kalau perempuan rasa macam tak tahulah, kan. Talian Hayat, hujung tu. Talian Hayat yang terakhir 0116101371. WhatsApp je nombor ni.
Ataupun kalau perempuan dapat email tadi kan, perempuan email je, kami akan bantu untuk daftarkan. Okey, tak payah pening-pening kepala kan. Okey, cara nak daftar macam mana? Kalau perempuan terus pergi ke link tadi, perempuan boleh pilih yang di sini harga RM100. Tapi sabar. Sebab tu jangan check out dulu. Dah klik kat sini, okey, klik sini, kemudian step yang kedua, pergi di sini. Tengok dulu kalau perlukan jurnal tadabbur Quran, sebab kami ada sesi menulis jurnal. Tak nampak ni jurnal tadabbur Quran. Okey, siapa belum ada ataupun siapa belum ada boleh gunakan buku ini, dapatkan buku ini sekali. Kalau dah ada boleh guna yang masing-masing punya. Okey, kalau tak ada boleh dapatkan buku ini. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi apa benda ini, boleh PM ataupun WhatsApp ke email kami, insya-Allah kami akan bantu balaslah respon kepada email perempuan. Okey, boleh beli buku ini. Buku ni harga dia 35, tapi siapa yang subscribe program ini dapat RM30. Kan. Dan masukkan kod kupon. Akhir sekali masukkan kod kupon yang tadi saya sebut, TENANG, TENANG, TENANG dekat kawasan kod kupon ni. Kemudian tekan tuntut. Ni dah perkataan batal sebab saya dah tekan perkataan tuntut tu, dia akan keluar tolak RM40. Jadi total anda akan dapat RM60 sahaja. Okey? RM60 saja dalam masa 24 jam, insya-Allah. Kiranya esok lah. Expirednya pada malam esok pukul jam macam 9.30 kot saya rasa. 9.30 akan expired kupon ini. Perempuan jangan lupa grab cepat-cepat. Kalau perempuan tak grab program ini, bantu pay it forward. Maknanya kami berikan kupon ini kepada anda tapi anda tak nak guna, anda tak nak masuk, it's okay, anda tolong berikan kupon ini kepada sahabat baik anda. Beri kepada mereka yang memerlukan. Kami nak bantu orang yang benar-benar nak bantu diri mereka sendiri, insya-Allah. So bantu berikan kupon ini kepada rakan-rakan anda, kan? Berilah kepada 3 orang, kan? Kepada rakan anda, gunakan kupon tenang tadi untuk dapatkan RM60. RM60 untuk 3 siri perempuan, bukan 1 siri tapi 3 siri. Kalau perempuan beli 1 siri sahaja harganya RM35. Tapi kami nak perempuan semua dapat berjimat dengan lebih banyak, jadi kami berikan RM60 untuk 3 siri. Okey, so perempuan grab untuk masa 24 jam daripada sekarang. InsyaAllah kita akan bertemu dengan perempuan semua dalam Quranic Terapi siri yang pertama yang akan berlangsung insyaAllah pada hari 28 Oktober ini pada waktu malam. Kita akan bertemu sekali lagi bersama dengan saya, Khadijah Luqman dan Ustazah Dr. Hanisa. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih perempuan, saya nak ucapkan kepada anda semua kerana sudi berteman, menemani saya dan Ustazah Dr. Hanisa sehingga waktu jam 9, nak dekat 9.40 dah. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khair kepada semua yang sudi menanti sehingga ke hujung rancangan. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi. Sebelum tu, kita tutup dulu, tangguh dulu. Kita punya majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Okey, boleh tak kita nak bergambar ke? Nak. Okey. Kalau nak Ustazah Nisa nak bergambar, kalau siapa yang sudi nak bergambar bolehlah buka kamera sekejap, kita screenshot sekejap sahaja. Boleh ya? Okay, saya stop share. Terima kasih kepada semua. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang sudi respon, bantu komen semua. Terima kasih, anda sangat orang kata sporting kan. Bahasa Jawa kita sporting. Okey, jom kita ambil gambar. Kita salam kenal kepada semua. Salam kenalan semua. Okey, ready? 1. Okey. Sudah ke? Yang lain macam mana? Apa khabar? Apa khabar semua? Kan dah malam ni, kejap lagi kita tidur lah ya. Okey. Kejap lagi kita tidur lah. Okey, ready? 1, 2, 3, senyum. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada hari Sabtu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.